Sekarang kita akan membincangkan soalan cuba ini muka surat 153 buku teks. Soalan 1, tambah jam. Soalan A, 1/2 jam tambah 1/10 jam sama dengan berapa jam? Jadi di sini kita mengira tambah dalam bentuk perpuluhan 1/2 tambah 1/10. Cara pengiraannya sama seperti kita menambah untuk pecahan. Jadi di sini kita tengok 10-nya ialah penyebut. Kita kena samakan 2 supaya menjadi 10. Jadi kita mendarab 2 darab 5, 1 darab 5. Sekarang 1/2 telah menjadi 1 darab 5, 5 per 2 darab 5, 10. Barulah kita tambah dengan 1/10. Baik, 5/10 tambah 1/10 jadi 5 tambah 1 ialah 6/10. Apabila kita dapat 6/10, apa yang kita kena buat di situ ialah kita kena permudahkan 6 dan 10 ni kita bahagi dengan sifir 2. Dan akhir sekali kita dapat 6 bahagi 2 sama dengan 3. Kerana 3 darab 2, 6. Dan 10 bahagi 2 bersamaan 5. Jawapannya ialah 3/5 jam. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Sifar perpuluhan 25 tambah 3 jam. Jadi soalan ini sepertinya kita menambah perpuluhan. Jadi kita menyalin sahaja sifar perpuluhan 25 dan 3 di sini ialah mesti kita tulis dalam bentuk perpuluhan iaitu 3 sifar. Okey, 3 itu sebenarnya 3 sifar dan kita pastikan titik perpuluhannya berada dalam garisan yang sama dan kita menambahnya di sini 5 tambah sifar 5, 2 tambah sifar 5, titik perpuluhan dan di sini 3. Jawapan yang kita dapat di sini ialah 3/55 jam. Sekarang kita akan membincangkan soalan C. 1/6 hari tambah 1/8 hari bersamaan dengan berapa hari? Jika soalan ini hari tambah hari dan dalam pecahan, kita hanya perlu menambah pecahan sahaja. Okey, kita menambah pecahan. Di sini ada penyebutnya 6 dan 8. Jadi kalau kita nak samakan, kita dapatkan 8 darab 3, 6 darab 4. Okey, 8 darab 3, 24. Jadi kita darab saja yang atas ni, yang ini dengan 4. Dan kita akan dapat di sini 1. Maksudnya 1 darab 4, 4. 6 darab 4, 24. Kita tambah 1 darab 3. Kita dapat 3/8 darab 3. Kita dapat 24. Apabila penyebutnya sama, mudahlah untuk kita menambah. Ini 1, 4 tambah 3, 7/24. Jadi jawapannya di sini ialah 7/24 hari. Seterusnya kita lihat pula soalan D. 6/5 hari tambah 4/75 hari bersamaan dengan berapa hari? Sekiranya soalan perpuluhan hari, kita hanya perlu menambah sahaja perpuluhan ini dan kita susun titik perpuluhannya sama. Nampak situ? Okay, kita tambah, kita dapat sifar tambah 5, 5. 5 tambah 7, kita dapat 12. Tambah seperti biasa. 6 tambah 4, 10. Tambah 1, 11. Jawapannya di sini kita dapat
11.25 hari. Sekarang kita akan membincangkan soalan E. 9.25 tahun tambah 10.5 tahun bersamaan dengan berapa tahun. Jadi di sini ialah soalan tambah perpuluhan. Kita hanya perlu menulis perpuluhan dengan betul titik perpuluhannya supaya jawapan kita tidak salah. Okay, jadi di sini kita lihat tersusun dan di sini 5 tambah sifar 5, 2 tambah 5, 7, titik perpuluhan 9 di sini dan 1 di sini. Jadi jawapan yang kita dapat ialah 19.75 tahun. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan F. Soalan F ialah 7/10 dekad tambah 2/5 dekad bersamaan berapa dekad. Jadi kita hanya perlu menambah dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk pecahan dekad ini 7/10 tambah 2/10. Jadi di sini apa yang mesti kita buat ialah 5 ni kita kena jadikan 10. Kita darab 2 dan 2 ni kita darab 2. Jadi kita akan dapat 7/10 tambah di sini 2 darab 2 kita dapat 4/5 darab 2 kita dapat 10. Seterusnya kita akan dapat jawapannya sekarang. 7 tambah 4, 11/10. Jadi di sini kita dapat lihat itu ialah pecahan tak wajar ya. 11/10 kita mestilah bahagikan ya. 11 kita perlu bahagi dengan 10. Kita dapat di sini tolak dan kita dapat jawapannya ialah 1 bersamaan 1/10. Okey, jadi jawapan yang kita dapat di sini ialah 1/10 dekad. Seterusnya kita akan bincangkan pula soalan G. 8 3/5 abad tambah 1 1/2 abad bersamaan berapa abad. Jadi di sini kita tambah dalam bentuk pecahan. 8 3/5 kita tambah 1 1/2. Jadi di sini apa yang penting kita melihatnya ialah 5 dan 2 ni kita kena samakan penyebut. Kita jadikan 10 iaitu 5 darab 2 10, kemudian 3 darab 2. Yang ini 2 darab 5 10, 1 darab 5. Kemudian kita lihat di sini ini ialah nombor 8 dan 1 ni kita terus saja tambah ya. Jadi 8 tambah 1 9. Okey, kemudian yang ini 3 darab 2 6 per 5 darab 2 10. Kemudian kita tambah di sini kita ada 1 darab 5 5 per 2 darab 5 bersamaan 10. Jadi untuk pecahan di sebelah sini ya, untuk pecahan di sebelah di sini kita dapat 6 tambah 5 11/10. Jadi 11/10 kita kenalah bahagikan ya. 11 kita bahagi 10. Kita dapat 1 darab 10 10. Okey, kita dapat sini 1 1/10. Sekarang kita mesti tambahkan 9 kita mesti tambahkan dengan 1 1/10. Jadi jawapannya ialah 9 tambah 1 bersamaan 10 dan di sini 1/10. Jawapan yang kita dapat untuk soalan C ialah 10 1/10 abad. Seterusnya kita lihat pula untuk soalan H. Okey, untuk soalan H di situ kita akan menambah, ianya hanya dalam bentuk
perpuluhan sahaja, jadi tidak sukar untuk kita mengira. Jadi kita buat di sini H. Baik, 8.47 abad tambah 52. Okey, kita betulkan sini. Okey. Okey, kita macam ni supaya di sini 52.9. Okey, cikgu letak di sini sifar supaya dia seimbang. Kemudian kita menambah 7 tambah sifar kita dapat 7. 4 tambah 9 kita dapat 13. Jangan lupa titik perpuluhan. Naik di atas 1 tambah 8 kita dapat 9. 9 tambah 2 kita dapat 11. Naik 1 tambah 5 kita dapat 6. Jawapan yang kita dapat ialah 61.37 abad. 61.37 abad. Soalan nombor 2, cuba ini muka surat 153. Soalan A. 3/5 jam tambah 40 minit sama dengan berapa minit? Jadi soalan ini, kita ada pecahan jam iaitu 3/5 jam. Kita mesti tukarkan kepada minit. 3/5 jam hendak ditukarkan kepada minit, mestilah kita darab dengan 60 minit kerana 60 minit bersamaan 1 jam. Jadi di sini kita mansuhkan 5 darab 1, 5 darab 12. 3 darab 12, kita dapat 36 minit di sini. Sekiranya kamu tidak pandai untuk congak, kamu boleh darab bentuk lazim. Apabila dapat 36 minit, mestilah kita tambah dengan 40 minit. 36 minit tambah 40 minit. Jadi kita dapat di sini 76 minit. Okey, seterusnya untuk soalan B. 4 hari 20 jam tambah 5/6 hari dan jawapan mahu dalam hari dan jam. Jadi di sini 4 hari 20 jam kita tidak perlu ubah apa-apa. Yang perlu kita tengok di sini ialah 5/8 hari. 5/8 hari kita darab 24 jam kerana 24 jam bersamaan 1 hari. Baik, kita darab, kita boleh mansuhkan 8 darab 1 dan 24 ini ialah 8 darab 3. Kemudian 5 kita darab dengan 3, kita akan dapat 15 jam. Apabila kita dapat 15 jam, kita tambahlah dengan hari, jam. 4 hari 20 jam, kita tambah 15 jam. Okey, kita dapat di sini 4 hari 35 jam. 4 hari 35 jam. Seterusnya soalan 2C, cuba ini muka surat 153. 7/5 hari tambah 19 jam. Dan jawapannya dikehendaki dalam jam. Jadi, apa yang mesti kita buat sini ialah 7/5 hari
kita mesti tukarkan kepada jam. 1 hari 24 jam, 7.5 darab 24. Baik, kita darab 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28 tambah 2 dapat 30. Kemudian 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14 tambah 1, 15. Baik, jawapan yang kita dapat di sini ialah titik di sini kita dapat 180 jam. Jadi 7.5 hari 7.5 hari kita dapat 180 jam. Kemudian kita tambah dengan 19 jam kerana unitnya yang sama. Baik, kita tambah, kita dapat di sini ialah 199 jam. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan D. Soalan 2C, 7.5 hari tambah 19 jam. Bersamaan berapa jam? Di sini 7.5 hari kita mesti jadikan kepada jam. Untuk kita tukarkan hari kepada jam, kita kena ingat 1 hari bersamaan 24 jam. Jadi untuk 7.5 hari kita darab 24 jam. Jadi kita darab 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28 tambah 2 dapat 30. Kemudian 5 darab 2 kita dapat 10. 7 darab 2, 14 tambah 1 kita dapat 15. Kemudian kita selesaikan. Dan kita dapat di sini ialah titik perpuluhannya, satu titik perpuluhan di sini. Kita dapat 7.5 hari, kita dapat 180 jam. Kemudian barulah kita tambah dengan 19 jam. Okay, cikgu tulis di sini. 180 jam tambah 19 jam. Kita dapat 199 jam. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan D. Baik, soalan D 1/6 tahun tambah 4 tahun 10 bulan dan jawapannya dikehendaki dalam tahun. Jadi di sini kita lihat 1/6 tahun kita kena jadikan kepada bulan supaya kita tahu 1/6 ini kita darab dengan 12 kerana kita tahu 12 bulan bersamaan 1 tahun. Jadi kita darab, kita selesaikan ini 6 darab 1, 12, 6 darab 2. Jadi di sini kita dapat 1 tahun 2 bulan. Untuk 1/6 bersamaan 1 tahun 2 bulan. Kemudian kita tambah dengan yang ini 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. Okey, kita tambah keduanya. Okey, kamu kena ingat kalau kita tambah unit macam ni, kita asingkan ini bulan. Okey, bulan ini 5 tahun. Kemudian kita tahu 12 bulan 1 tahun, bermakna kita tolak 12. Di sini kita tambah 1 tahun. Jadi jawapannya ialah 6 tahun. Ini dah jadi kosong. Bulan dah jadi kosong. Soalan 2E.
Soalan 2i, 17 tahun tambah 1/5 dekad bersamaan berapa dekad berapa tahun. Jadi kita lihat di sini 17 tahun. 17 tahun kita mesti tukarkan kepada dekad dan tahun. Baik, jadi di sini 17 tahun kita tolak 10. Kenapa kita tolak 10? Kerana 10 tahun bersamaan 1 dekad. Okey, apabila kita tolak, 17 tolak 10 kita dapat 7. Jadi 7 ni ialah 7 tahun. Yang 10 kita tolak ini bersamaan 1 dekad. Jadi kita dapat di situ 1 tahun bersamaan 1 dekad 7 tahun. Seterusnya 1/5 dekad. Okey, 1/5 dekad kita tukarkan kepada tahun. Sudah pastilah kita kena darab 10. Jadi 5 darab 1, 5 darab 2, 10. Jadi 1 darab 2 kita dapat di sini ialah 2 tahun. Okey, kemudian kita lihat di sini. Yang tadi tu kita dapat 1 dekad 7 tahun. Jadi kita kena tambah dekad dan juga tahun. Okey, dekadnya tadi 17 tahun kita dapat 1 dekad 7 tahun. Kemudian 1/5 dekad kita dapat 2 tahun. Kita tambah. Yang di sebelah sini tahun 7 tambah 2, 9 dan sebelah sini dekad. Jadi kita dapat jawapannya ialah 1 dekad 9 tahun. Seterusnya kita lihat pula soalan yang seterusnya. Kita lihat soalannya ialah soalan F. 4 dekad 1 tahun tambah 2.3 dekad dan jawapannya dikehendaki dalam tahun. Ini bermakna 4 dekad 1 tahun kita kena tukarkan kepada tahun semuanya. Jadi macam mana kita nak tukarkan kepada tahun? Kita perhatikan betul-betul di sini 4 dekad. Nak tukarkan kepada tahun kita kena darab 10 kerana 10 tahun 1 dekad. Okey, jadi 4 dekad ni 40. Okey, kemudian ini kan dah ada 1 tahun. Yang 1 tahun tu kita tambahlah. Kita tambah. Jadi kita dapat di sini 41 tahun. Nampak? 4 dekad ni bersamaan 40 tahun tambah dengan 1 kita dapat 41 tahun. Selesai di situ, kita lihat pula 2/3 dekad ini kita nak tukar kepada tahun. Jadi, apa yang kita kena buat, kita darab sahajalah. 2/3 kita darab 10. Cikgu dah ajar. Apabila kita darab 10, ingat, 1 sifar kan? Okey, 1 sifar ni titik perpuluhan kita selangkah ke depan. Okey, jadi kita dapat berapa di situ? 23 tahun. Okey, jadi untuk dapatkan jawapan tahun keduanya, yang tadi 4 dekad 1 tahun ialah 41 tahun. Ya, 2/3 dekad kita dapat 23 tahun. Okey, kita tambah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Jawapannya ialah 64 tahun. Soalan 2C. 2/5 abad tambah 1 abad 6 dekad dan jawapannya dikehendaki dalam dekad. Jadi di sini kita lihat 2/5 abad. Jadi kita kena buat apa? Kalau abad hendak kita tukarkan kepada dekad, mestilah kita darab dengan 10. Kenapa kita darab 10? Kerana 10 dekad sama dengan 1 abad. Okey. Jadi apabila kita nak darab, macam biasalah,
5 ni kita darab dengan 2. Kita jadikan ianya pecahan tak wajar. Kemudian kita tambah 2. Jadi kita dapat berapa? 5 darab 2, 10 tambah 2 kita dapat 12/5. Kemudian kita darablah dengan 10. Okey, macam biasalah 5 ni 5 darab 1, 5. Yang 10 ni 5 darab 2. Jadi 12 darab dengan 2 kita dapat 24. Okey. Apabila kita dapat 24 di situ, okey, ini 2/5 abad, kita dapat 24 dekad. Ya. Jangan lupa ini ialah dekad. Kemudian kita lihat pula yang satu lagi di sebelah tu ialah tambah 1 abad 6 dekad. Ya. Jadi kalau 1 abad 6 dekad, senang sajalah. Kenapa senang? Kerana kita sudah tahu ini 1 abad. Ya, 1 abad sama dengan 10 dekad. 1 abad 10 dekad. Jadi dengan 6 dekad ni terus saja kita tambah. Kita akan dapat 16 dekad. Okey, bila kita dapat 16 dekad, kita tambahlah dengan yang 24 tadi. Yang kita dapat tadi 2/5 abad bersamaan 24. Okey, cikgu tuliskan di sini. Okey, 24 abad kita tambah dengan 24 abad. 24 dekad tambah dengan 16 dekad. Okey, kita dapat di situ 2, 3, 40. Jawapannya ialah 40 dekad. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan H. Okey, soalan H. 66 tahun tambah 1 9/10 abad bersamaan berapa abad berapa tahun. Ya, berapa abad berapa tahun. Okey, jadi kita lihat di sini yang 66 tahun ni tak ada masalah kerana kita akan letak sebelah tahun. Yang kita nak tengok di sini ialah 1/9/10 abad. Ya. Jadi 1 ni 1 abad. Jadi 9/10 ni kita nak tukarkan kepada tahun. Kita kena buat apa? Kita kena darab dengan 100. Kerana awak kena ingat 100 tahun bersamaan 1 abad. Okey. Jadi 9/10 ini kita darablah dengan 100. Ini senang saja. Sifar kita pangkah. Yang kita darab di sini ialah 9 darab 10. Kita dapat 90 tahun. Maksudnya 9/10 itu bersamaan 90 tahun. Jadi kita lihat, semula kita susun balik abad tahun. Tengok semula. Jadi yang ini tahun, kan, yang ini 66 tahun, kita letak sebelah tahun. Ini kosonglah abadnya. Kemudian yang ini kita dapat tadi kan, 1 ni ialah 1 abad. Kemudian yang 9/10 ni dah jadi 90 tahun, kita letakkan di sebelah sini. Okey, kemudian kita tambah, kita dapat di sini 15, 156 dan di sini kita dapat tadi ialah 1. Okey, jadi kamu lihat di sini 156 ni, apa yang kita kena buat dengan 156 tu? Kita kena tolak. 156 tu kita kena tolak 100 kerana 100 tahun bersamaan 1 abad. Jadi kita tolak 100. Jadi di sini kita tambah lagi 1 abad. Jadi jawapan dia akhir di sini ialah 56 tahun dan di sini ialah 2 abad. Jadi kita tulis jawapannya ialah 2 abad 56 tahun. Soalan 3A, 5/6 jam tambah 0.45 jam dan jawapannya dikehendaki dalam minit. Jadi untuk 5/6 jam, kita tukarlah kepada minit. Okey, jadi 5/6 jam kita darab dengan 60 kerana 60 minit bersamaan 1 jam. Jadi 6 ni ialah 6 darab 1, 60 ialah 6 darab 10.
Kemudian 5 kita darab dengan 10, kita dapat 50 minit. Baik, 5/6 jam kita dah dapat 50 minit. Sekarang sifar perpuluhan 45 jam kita nak tukarkan kepada minit, kita darab 60 dan caranya macam ni lah cikgu tunjuk. Darab 60, sifar di luar 5 darab 6 30, 4 darab 6 24 tambah 3 27. Di mana titik perpuluhan? Kita tengok 2 dari belakang kan, 1 2 di sini, maksud dia 1 2 di sini. Jadi jawapannya ialah 27 minit. Di sini ialah 27 minit. Okey, jadi untuk dapatkan semuanya dalam minit, kita tambahlah yang tadi kita dapat 50 minit. Okey, kita tambah dengan 27 minit. Okey, dan jawapannya kita dapat ialah 77 minit. Okey, di sini 77 minit. Okey, seterusnya untuk soalan 3B. Baik, untuk soalan 3B, 7.625 hari tambah 1/2 hari dan jawapannya dikehendaki dalam jam. Baik, jadi di sini kamu lihat 7.625 hari kita kena tukarkan kepada hari dan juga jam. Okey, macam mana kita nak tukar? Kita kena tahu 7 ni ialah 7 hari. Faham? 7 ni 7 hari. Jadi yang kita nak tengok di sini ialah perpuluhan 625 hari ni kita nak tukar kepada jam. Jadi perpuluhan 625 itu ialah sifar perpuluhan 625. Kita darablah dengan 24. Okey, tengok cikgu darab. 5 darab 4 dapat 20. 2 darab 4, 8 tambah 2, 10. 6 darab 4, 24 tambah 1, 25. Okey, kemudian kita 5 darab 2, kita dapat 10. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. 6 darab 2 ialah 12. Okey, kemudian kita tambah. Okey, kita tambah, kita dapatnya ialah ni dia. Kita dapat ni, kemudian titik perpuluhan ni nampak di mana? 1 2 3, maksudnya 1 2 3 di sini titik. Okey, kita dapat di situ ialah 15 jam. Perpuluhan 625 bersamaan 15 jam dan di sini ialah 7 hari. Jadi kita dah dapat di situ 7.625 hari bersamaan 7 hari 15 jam. Okey, kemudian kita lihat pula 1/2 hari. Okey, 1/2 hari ini senang sajalah ya. Sebab apa? Cikgu kata senang. Sebab ni 1/2 hari, yang satu ni kita dah dapat 1 hari. Kan? Yang 1/2 ni, okeylah kita darablah dengan 24. Okey, kita darab dengan 24, 2 darab 1, 2 darab 12. Bermakna setengah hari itu ialah 12 jam. Okey, jadi kita tambahlah tadi kita dapat yang tadi 7.625 tu kita dah dapat 7 hari 15 jam. Okey, kemudian ni 1/2 hari kita dapat 1 hari 12 jam. Okey, kemudian kita tambahlah kedua-duanya. Kita tambah. Ini kita dapat 27, ini kita dapat 8. Untuk 27 ni kita kena ingat lebih 24 jam kita tolaklah. Tolak 24 jam. Apabila kita tolak jangan lupa tambah 1 hari di sebelah sini. Ini bakinya 3, ini dah jadi 9. Jadi jawapannya ialah 9 hari 3 jam.
Sekarang kita akan bincangkan soalan 3C. 1/3/4 tahun tambah sifar perpuluhan 75 tahun dan jawapannya dikehendaki dalam tahun dan bulan. Okey. Untuk soalan ini kita lihat 1/3/4 tahun. 1/3/4 tahun. Jadi di sini 1 ni kita dah ada 1 tahun. Maksudnya yang 3/4 ni ialah bulan. Jadi apabila kita nak dapatkan dalam bulan, kita darablah dengan 12. Cikgu dah ajar di sini 4 ni ialah 4 darab 1, 12 ni ialah 4 darab 3. Jadi kita dapat di sini ialah 3 darab dengan 3 kita dapat 9 bulan. Okey, kita dapat 9 bulan. Jadi di sini tadi dah kita dapat 1 tahun. Jadi 1 tahun 9 bulan. Okey, kita dah selesai untuk 1/3/4 tahun. Seterusnya kita lihat pula sifar perpuluhan 75 tahun hendak ditukarkan kepada bulan. Kita darablah dengan 12. Okey, kita darab dengan 12. Kita tengok di sini 5 darab 2 kita dapat 10. 7 darab 2 14 tambah 1 15. Okey, kemudian ni 5 darab 1 kita dapat 5. Ya, 7 darab 1 7. Sifar darab 1 sifar. Baik, kita tambah. Kita selesaikan di sini. Okey, 7 8 9. Okey, kita dapat ni di mana kita nak letak titik perpuluhan, kita bilang 1 2 1 2 di mana di sini. Jawapannya ialah 9 bulan. Jadi kita dapat di situ tadi sifar perpuluhan 75 ialah 9 bulan. 1/3/4 tahun ialah 1 tahun 9 bulan. Okey, 1 tahun 9 bulan kita tambah dengan ni 9 ni 9 apa? 9 bulan. Baik, kita tambah. Kita dapat di sini 18. Sini 1. Jangan lupa 18 bulan melebihi 12 bulan. Lebih 1 tahun. Kalau 12 tambah 1. Itu dia. Kemudian kita dapat di sini 6. Di sini 2. Jadi jawapannya ialah 2 tahun 6 bulan. Seterusnya soalan nombor 4. Hitung hasil tambah 4/5 abad dengan 3/8 abad. Nyatakan jawapan dalam abad dan dekad. Inilah soalan penyelesaian masalah. Jadi kamu kena tulis ayat matematiknya. Jadi hitung hasil tambah ni semua orang dah tahulah. Ianya ialah operasi tambah. Jadi kita akan tulis 4/5 abad. Kita tambah 3/8 abad dan jawapan yang dikehendaki ialah dalam abad dan dekad. Ini ialah ayat matematiknya. Jadi 4/5 abad ni kita kena tukarkan kepada abad dan dekad. Kamu lihat di sini. Okey, kalau kita dapat yang pecahan macam ni, kita kena pasti tahu. 2 ni memang dah abad. Yang ni pun sama. 3 ni memang abad. Jadi yang belakang ni, 4/5 ni kita kena tukar kepada dekad. Jadi semua kita tahu 10 dekad sama dengan 1 abad. Okey, jadi kalau 4/5 nak ditukarkan kepada 4/5 abad ni nak ditukarkan kepada dekad lah. Jadi kita darab dengan 10. Okey, 5 ni darab 1, 5 darab 2. Jadi kita dapat berapa? 4 darab 2 bersamaan 8. 8 itu ialah 8 dekad. Okey, nampak? Okey, seterusnya kita lihat pula di sini 3/8 abad. Tadi cikgu dah beritahu yang 3 ni ialah 3 abad. Jadi yang di belakang ni, perpuluhan 8 ni kita kena tukarkan kepada dekad. Jadi, perpuluhan 8 itu ialah sifar perpuluhan 8. Kita darablah dengan 10. Patutnya cikgu tak buat macam ni.
Apabila kita hendak darab dengan 10, kita tak perlu dapat bentuk lazim ya. Kita tak perlu buat bentuk lazim. Kenapa tak terpadam ni? Dia tak nak padam, tak apa. Jadi kita terus sahaja di situ kita darab. Kita darab dengan 10, kemudian ini titik ni kita alih ke depan. Okay, jadi sekarang berapa tu? Kita dapat di situ ialah 8 dekad. Okay, kita dapat di sini ialah 8 dekad. Okay, 8 dekad. Jadi kita tambahlah, tadi kita dapat abad, tahun, bab. Kemudian tadi kita dapat yang tadi 2 tahun 8 dekad, yang ini 3 tahun 8 ni 3 abad 8 dekad. Ini ialah dekad. Ini ialah dekad.